Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita teruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Mursalat, iaitulah surah yang terakhir pada juzuk yang ke-29. So, pada hari ini insya-Allah kita sambung kepada juzuk yang ke-28, bermula daripada surah Al-Mujadalah, ataupun ada juga yang membaca dengan Al-Mujadilah. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah ini, mari kita lihat sedikit sebanyak muqaddimah kepada surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah ni. Pertama-tama daripada sisi nama, surah ini disebut nama dia sebagai surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah, ya, bikasrid dal au bifathihi. Jadi ada yang membaca dengan mengkasrahkan dal, iaitulah Al-Mujadilah, dan ada yang membaca dengan memfathahkan dal, Al-Mujadalah, ya. So, kenapa muncul perbezaan cara menyebutkan nama surah ni? Ada yang membaca Al-Mujadilah dan ada yang membaca Al-Mujadalah. Baik, mari kita lihat sebelum itu, kenapa surah ini disebut dengan Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah? Ini kerana firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Pada ayat tersebut ada perkataan tujadiluka yang menceritakan seorang wanita yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Dia datang mengadukan tentang suami dia yang telah menzihar dia. Kemudian dia bersoal jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zihar yang telah dilakukan oleh suami dia terhadap dia, ya. Maka berasal dari kata tujadilu, kemudian disebutlah nama surah ini Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Okey, kenapa ada orang membaca Al-Mujadilah dan ada membaca Al-Mujadalah? Ada yang mengkasrahkan dal dan ada juga yang memfathahkan dal. Baik, mari kita lihat. Mereka yang membaca Al-Mujadilah, ya, kerana disandarkan kepada wanita tersebut. So, Al-Mujadilah merujuk kepada wanita yang datang mengadu kepada Nabi itu. Wanita yang bersoal jawab dengan Nabi tentang suami dia yang telah menzihar dia. Maka dibaca Al-Mujadilah, ya. Manakala orang yang membaca dengan Al-Mujadalah, itu kerana mereka menamakan surah ini dengan bentuk masdar daripada kata tujadilu. Jadala, yujadilu, mujadalatan, dalam bentuk masdar, ya. So, satu dalam bentuk isim fa'il, satu dalam bentuk masdar, ya. So, kedua-dua penyebutan ini adalah sama-sama benar. Kalau dibaca Al-Mujadilah, maka merujuk kepada wanita yang datang mengadukan dan bersoal jawab tentang suami dia yang telah menzihar dia. Tetapi kalau dibaca dengan Al-Mujadalah, maka ini bentuk masdar daripada kata jadala. So,
penyebutan kedua-dua nama itu adalah sah sahaja. Ya, terpulang nak baca Al-Mujadalah boleh, nak baca Al-Mujadilah juga tidak ada masalah. Kerana kedua-dua penyebutan itu sama-sama diperakui oleh para ulama. Alasan dia macam saya sebutkan sebentar tadi. Baik, selain surah ini disebut nama dia sebagai surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah, surah ni juga disebut sebagai surah Qad Sami'ah. Ya, Qad Sami'ah. Dalam dalam kitab-kitab di setengah kawasan, ya, surah ini disebut sebagai surah Qad Sami'ah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman pada awal ayat yang pertama dengan Qad Sami'ah, ya, yang berarti sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar. Kemudian ada juga yang menyebutkan nama surah ini sebagai surah Az-Zihar, sebagaimana disebut dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Surah ini disebut sebagai surah Az-Zihar. Kenapa? Kerana salah satu perbahasan dalam surah ini, khasnya pada awal-awal surah ini, itu berbicara tentang zihar. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, pada ayat 2, alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ya, alladzina yuzahiruna, orang-orang yang menzihar, ya, isteri mereka, padahal isteri mereka itu bukanlah ibu mereka, kata Allah. Jadi ada yang menyebut nama surah ini sebagai surah zihar, kerana pada awal surah ini khasnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang zihar. Apa itu zihar? Nanti insya-Allah kita akan bahaskan, ya. Baik. So itulah beberapa nama kepada surah ini. Ada yang menyebut sebagai surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Kemudian ada yang menyebut surah ini sebagai surah Qad Sami'ah, dan ada yang menyebut nama surah ini sebagai surah Az-Zihar ataupun surah Zihar, kerana dalam surah ini khasnya pada awal-awal surah ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zihar, ya. Baik, surah ini kata para ulama ialah surah Madaniyah. Artinya ia diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas baginda alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah, ya. Baik, kemudian jumlah ayat dalam surah ini apabila kita lihat di dalam Al-Quran ada sebanyak 22 ayat, ya. Namun demikian, dalam kajian para ulama, khasnya ulama terdahulu, ada perbezaan pendapat. Dalam Al-Quran kita tengok dibuat 22 ayat, tetapi dalam perbahasan ulama zaman dahulu ada perbezaan pendapat, ya. Misalkan ulama-ulama Madinah dan Makkah, ini yang zaman dulu, bukan sekarang, ya. Mereka menghitung jumlah ayat dalam surah ni 21, sebanyak 21 saja. Manakala wa fi 'addi ahli Syam wal Basrah wal Kufah, manakala ulama-ulama Syam, Basrah dan juga Kufah, mereka menghitung jumlah ayat dalam surah ini sebanyak 22, sebanyak 22 ayat, ya. So maknanya bila kita tengok dalam Al-Quran dibuat sebanyak 22 ayat, so hitungan itu merujuk kepada perhitungan ulama-ulama Syam, Basrah dan juga ulama-ulama daripada Kufah, ya. Kerana ulama-ulama Makkah dan Madinah menghitung jumlah ayat dalam surah Al-Mujadalah ni sebanyak 21. Tetapi macam biasa saya sebut, walaupun mereka menghitung dengan jumlah yang lebih sedikit 21, bukan berarti ada ayat yang hilang, ya, dalam pandangan mereka. Tidak, ya. Hanya kadang-kadang ulama lain memandang satu ayat itu sebagai 2 ayat, manakala mereka pandang satu ayat. Jadi bukan ada ayat yang hilang ataupun yang ditambah oleh ulama yang lain, ya. Baik, itu sedikit sebanyak tentang muqaddimah kepada surah Al-Mujadilah ini ataupun surah Al-Mujadalah ni. Baik. Kita masuk kepada ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujalik
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mendengar aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, iaitulah mengenai suaminya. Sambil ia berdoa, merayu kepada Allah Ta'ala mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini atau khasnya tentang perkara zihar ini mempunyai asbabun nuzul. Ada sebab dia diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan ramai oleh ulama-ulama tafsir, ya, dan disebut dalam pelbagai riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ayat ini turun berkenaan tentang Khawlah binti Tha'labah. Siapa dia Khawlah binti Tha'labah ni? Imra'atu Aus bin Samit, isteri kepada Aus bin Samit. Apa yang berlaku? Disebutkan dalam riwayat, dahulu suami dia ingin menggauli dia, tetapi fa'abat, dia enggan, dia tak mahu. Ya? Maka faghadiba wa dhahara minha. Lalu suami dia pun marah dan menzihar dia. Ya? Untuk pengetahuan bahawa zihar ini, zihar makna asalnya ialah belakang. Jadi menzihar isteri itu bermakna seorang suami menyerupakan isteri dia dengan belakang mak dia. Ini kebiasaan orang-orang jahiliah pada masa dahulu. Jadi zihar ini bukanlah hukum atau perkara yang baru yang ada dalam Islam, tetapi ianya sudah pun dipraktikkan oleh orang-orang jahiliah pada masa dahulu. Cuma dahulu pada masa jahiliah, apabila seorang suami telah menzihar isteri dia, itu sama makna dia dengan talak. Ya, sama makna dia dengan talak. So, dahulu apabila seorang suami mengatakan kepada isteri dia, engkau seperti belakang mak saya, ya, engkau seperti belakang mak saya, kalau dia mengatakan begitu, artinya dia zihar, maka itu berarti perceraian pada zaman jahiliah dahulu. So, apabila Khawlah binti Tha'labah dizihar oleh suami dia, iaitulah Aus bin Samit, fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna Ausan zahara minni ba'da an kaburat sinni. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Aus bin Samit telah menzihar aku selepas aku dah tua. Dia kata, wa inna li minhu sabiyatan sigharan. Dan saya ada punya anak daripada dia, anak masih kecil lagi. Ya, dia mengadulah, aku dah habiskan masa muda aku dengan dia, aku dah lama hidup dengan dia, aku dah punya anak dengan dia, ni dia zihar aku, wahai Rasulullah. Lalu dia pun meminta apa pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ketika itu, oleh kerana Nabi belum ada menerima sebarang panduan daripada Allah Ta'ala, maka baginda alaihi salatu wasallam mengatakan, faqala laha ma araka illa qad hurrimta alaih. Aku tidak melihat, kata Nabi SAW, melainkan engkau telah diharamkan kepadanya. Ya, kerana pada ketika itu, apabila seorang suami menzihar isteri dia, memang mereka dah tak boleh bersama dah. Dan Nabi SAW memang pada ketika itu belum lagi mendapatkan sebarang panduan daripada Allah Ta'ala mengenai perkara ini. Ya. Kemudian Khawlah binti Tha'labah ni mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ma dhaqara talaqan wa huwa abu waladi wa ahabbun nas ilayya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak ada sebut talak,
dia adalah ayah kepada anak-anakku dan orang yang aku cinta, kata isteri dia. Maka kemudian Rasulullah SAW tetap memberikan jawapan yang sama, ma'araka illa qad hurrimti alaih. Aku tidak melihat, aku tidak ada pandangan melainkan engkau ni dah haram untuk dia. Wa hiya takarrara qawluha, dan ini berulang kali ya. Sehinggakanlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk merespon perkara ini. Allah Ta'ala turunkanlah ayat, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala mengatakan, qad sami'a Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar, benar-benar Allah Ta'ala telah mendengar. Makna mendengar dekat sini, kata para ulama, bukan sekadar mendengar, tetapi kata Al-Imam As-Samakhsyari rahimahullah, wa makna sima'ihi, makna Allah Ta'ala mendengar wanita itu, ya, ijabatu du'aiha, Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Qad sami'a Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, ucapan seorang wanita yang mengadukan dan bersoal jawab dengan engkau tentang suami dia yang telah pun menzihar dia. Masya Allah, ada satu pengajaran penting yang kita nak ambil daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Luar biasa pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai', maha berkah Allah Ta'ala yang begitu luas pendengarannya sehingga akan dapat mendengar segala sesuatu. Kata Aisyah, inni la asma'u kalama Khawlah binti Tha'labah, ketika mana Khawlah binti Tha'labah ni datang, aku mendengar ucapan dia, tetapi wa yakhfa alayya ba'du, tetapi sebahagian apa yang diadukan kepada Nabi tu aku tak dengar. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tu ada di rumah bersama-sama dengan Rasulullah SAW ketika mana Khawlah binti Tha'labah ni datang. Aisyah mengatakan, ya, sebahagian apa yang diadukan oleh Khawlah binti Tha'labah ni dia dengar, tetapi sebahagiannya dia tak dengar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, qad sami'a Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar. Ya, Aisyah yang duduk dalam rumah yang sama saja dengan Nabi tidak mendengar sebahagian apa yang disebutkan wanita itu, hanya sebahagian sahaja dia dengar. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, qad sami'a Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar. Maka tadabbur, pengajaran bagi kita ialah pendengaran Allah Ta'ala terhadap ucapan-ucapan yang keluar daripada lisan kita lebih jelas berbanding pendengaran orang yang dekat sekalipun dengan kita. Ya, dekat macam mana pun seseorang tu dengan kita, dia dengar ucapan kita, atau dia berada di tempat yang sama, maka pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih jelas dan lebih sempurna terhadap apa yang diucapkan berbanding manusia. Inilah bukti sifat sama', sifat maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan seorang wanita yang datang mengadukan tentang suami dia yang telah menzihar dia kepada Rasulullah benar-benar didengar oleh Allah Ta'ala. Bukan sekadar didengar oleh Allah, bahkan Allah Ta'ala memperkenankan apa yang dia pinta kepada Allah Ta'ala. Allah memperkenankan apa yang dia pohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat, segala puji bagi Allah yang maha luas pendengarannya bagi semua suara. Laqad ja'at Khawlah ila Rasulillah tashku zawjaha,
sesungguhnya Khawlah telah pun datang kepada Rasulullah mengadukan tentang suami dia, fakana yakhfa alayya kalamuha, ya, ucapan-ucapan dia kepada Nabi tu tidak aku dengar sebahagiannya. Kemudian fa'anzalallah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ni, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ya, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun mendengar ucapan seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan, bahkan bersoal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suami dia yang telah pun menzihar dia, ya. Jadi zihar macam saya sebut tadi, seorang suami dia serupakan isteri dia dengan belakang mak dia, makna asal dia itulah, ya. Tetapi kemudian makna zihar ini lebih dikembangkan lagi oleh para ulama, iaitulah perbuatan suami menyerupakan, menyamakan isteri dia dengan mahram dia seperti mak dia. Maka ini satu perkara yang tidak boleh untuk dilakukan oleh seorang suami, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ni, wa tashtaki ila Allah, ya. Dan wanita itu merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita ini dia mengadu kepada Allah Taala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma araka illa qad hurrimti alaih, ya, aku tidak ada pandangan melainkan engkau telah haram kepada suamimu, ya, kerana memang pada masa itu apabila seorang suami menzihar isteri dia, itu dimaknai sebagai perceraian. Bahkan dikatakan itu satu perceraian yang tidak boleh untuk rujuk lagi pada masa itu, ya. Tetapi wanita ini dia tak berputus asa, wa tashtaki ila Allah, dia mengadu kepada Allah, dia merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah dizihar oleh suamiku sekian sekian sekian. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah mengatakan pada ayat ni, Allah Ta'ala mendengarkan aduan dia. Maka ada satu pengajaran bagi kita daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ni, ya, iaitulah kita, ya, sebaiknya cukup merayu dan mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini dia melakukan tujadiluka fi zawjiha, dia bersoal jawab dengan Nabi tentang suami yang telah menzihar dia, tetapi wa tashtaki ila Allah, dia rayuan dia, harapan dia kepada Allah Ta'ala, ya. Kita boleh berinteraksi dengan manusia, kita boleh meminta pendapat kepada manusia, tetapi aduan kita, harapan kita, rayuan kita tetaplah buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wanita ini, dia datang kepada Nabi, tujadiluka, dia bersoal jawab denganmu wahai Muhammad fi zawjiha, tentang suami dia, tetapi wa tashtaki ila Allah, dalam bab rayuan, pengaduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang patut untuk kita contoh, ya. Kita boleh minta pendapat kepada orang, kita boleh discuss dengan orang tentang masalah yang kita hadapi mungkin, tetapi pengharapan kita, pengaduan kita yang sesungguhnya, rayuan kita yang sesungguhnya, buatlah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat bagi kita solusi terhadap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, sebagaimana wanita ini. Dan Masya Allah, Allah mengatakan qad sami'a Allah, Allah Ta'ala telah mendengar. Bukan sekadar mendengar, maksudnya Allah Ta'ala telah kabulkan rayuan wanita ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ni, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Ta'ala sedia mendengar perbincangan kamu berdua,
Ya, Allah menyatakan, Allah menguatkan dekat sini bahawa apa yang dibincangkan oleh wanita itu dengan Rasulullah SAW, apa yang mereka hiwarkan dengan Rasulullah SAW telah pun didengar Allah Ta'ala. Ini bagi menguatkan apa yang telah Allah Ta'ala sebut pada awal ayat. Pada awal ayat Allah mengatakan, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Ta'ala telah mendengar ucapan wanita itu yang datang bersoal jawab kepadamu tentang suami dia yang telah menzihar dia, dan dia merayu kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala maha mendengar hiwar kamu berdua, ucapan kamu berdua. Apa yang diucapkan wanita itu didengari oleh Allah Ta'ala, dan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada wanita itu pun adalah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, madza qalat laka wa madza radatta 'alaiha. Apa yang wanita itu ucapkan dan apa jawapan Nabi, semua didengari oleh Allah Ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi dekat sini kita juga perlu ambil satu pengajaran, ya, bahawa setiap hiwar, setiap perbincangan, dua hala, ya, kita dengan orang lain, kita dengan kawan kita, kita dengan siapa pun, pasti akan didengari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kita secara sembunyi-sembunyi berbincang mungkin dua orang, hiwar pasti akan didengari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hiwaru kulli ithnain, pembicaraan dua orang, mahmastara 'anil uyun, walaupun tidak dilihat oleh mata manusia, masmu'un 'indallah, itu didengari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kulli hiwaratika, maka oleh kerana itu dalam setiap pembicaraan kamu, setiap hiwar kamu dengan orang lain, tadhakkur annallaha yasma'uk, sentiasalah ingat bahawa Allah Ta'ala mendengarmu. Mahma kana kalamuka khafiyan, walaupun perkataanmu, ucapan yang kau ucapkan itu tersembunyi. Hatta law kana isyarat bil ain wal yad, bahkan walaupun engkau menggunakan bahasa isyarat dengan mata ataupun tangan, semua akan didengar oleh Allah Ta'ala. Maka fattaqillaha fi kulli hiwaratika, bertakwalah kepada Allah dalam setiap pembicaraan engkau, kerana ada Allah Ta'ala yang sentiasa maha mendengar. Maka pada hujung ayat ni Allah mengatakan, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar bima yunajihi wa yatadarru' ilaih, Allah Ta'ala maha mendengar kepada siapa sahaja yang bermunajat dan merendah kepada Allah, dan basir, maha melihat bi'amalil ibad, bagi setiap amal-amal perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. So tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua jelas dan terang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ayat pertama surah Al-Mujadalah ataupun surah Al-Mujadilah ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat sama Allah Ta'ala yang sangat luar biasa, sifat maha mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, yang dapat mendengar segala-galanya, termasuklah ucapan Khawlah binti Tha'labah yang datang mengadukan tentang suami dia kepada Nabi SAW yang telah pun menzihar dia. Baik, kita teruskan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم
wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwun ghafur. Yang bermaksud orang-orang yang ziharkan istrinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana isteri-isteri kamu bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pada ayat 2 ni Allah Ta'ala membahaskan tentang zihar dan apa dia hukum zihar. Alladhina yudhahiruna min nisa'ihim. Orang-orang yang menzihar. Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Orang-orang yang menzihar, ya, daripada kalangan kamu terhadap isteri dia. Ya, zihar itu macam yang saya sebut tadi, seorang suami mengatakan kepada isteri dia, ya, misalkan dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, kamu ni bagi saya, dia kata kepada isteri dia, macam belakang mak saya. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak mengharamkan isteri dia terhadap dia sebagaimana haramnya seorang ibu atau ibu dia terhadap dia. Ini makna zihar. Walaupun kemudian makna zihar ini diperluaskan lagi, iaitulah seorang suami menyamakan isteri dia dengan mahram dia seperti ibu, ya. Orang-orang jahiliah pada masa dahulu, mereka sentiasa menyamakan belakang mak mereka dengan belakang isteri mereka. Makna zahara itu belakang, zihar itu artinya ialah belakang, ya. So Allah Ta'ala mengatakan alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, ya, orang-orang yang menzihar isteri mereka, mengatakan kepada isteri mereka bahawa belakang kamu sama dengan belakang mak saya. Maksudnya dia nak mengharamkan isteri dia terhadap dia sebagaimana haramnya ibu dia terhadap dia. Allah Ta'ala mengatakan ma hunna ummahatuhum, ya, mereka itu bukanlah ibu kamu, ya. Ma hunna ummahatuhum, mereka itu bukanlah ibu mereka. Maksudnya orang-orang yang mengatakan terhadap isteri dia anti alayya ka dhahri ummi, kamu ni bagi saya macam belakang mak saya, itu kata Allah Ta'ala, isteri-isteri kamu tu bukanlah ibu kamu. So ini satu perbuatan yang bercanggah dengan syarak, ya. Maka hukum menzihar isteri itu ialah haram, ya. Hukum menzihar isteri itu ialah haram, ya. Pada zaman jahiliah itu dipandang sebagai talak, tetapi dalam Islam itu tidak dipandang sebagai talak. Kenapa? Kerana ma hunna ummahatuhum, ya. Tak boleh disamakan isteri dengan ibu. Kenapa? Kerana hakikatnya, faktanya, memang isteri itu bukanlah ibu kita, ya. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ni, in ummahatuhum illa allai waladnahum ma ummahatuhum fil haqiqah, hakikatnya ibu kamu tidak adalah illal walidat allati waladnahum min butunihim. Yang dikatakan ibu kamu tu tidak lain ialah wanita yang melahirkan kamu daripada perutmu, daripada perutnya. Ma hunna ummahatuhum. Ini ayat ni menguatkan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut tadi. Tadi Allah Ta'ala mengatakan ma hunna ummahatihim, mereka isteri-isteri itu bukan ibu kamu. Kemudian Allah kuatkan, kerana yang dikatakan ibu kamu itu tidak lain illallai waladnahum, melainkan yang melahirkan kamu. Isteri kamu tak melahirkan kamu. So tak patut kamu samakan
isteri kamu dengan mak kamu, kerana mak kamu tu tidak lain ialah wanita yang melahirkan kamu daripada perut dia. Isteri kamu tidak melahirkan engkau. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka mengatakan perkataan yang mungkar, wa zura, dan perkataan yang dusta. Ya. Jadi zihar itu, ucapan zihar itu adalah kalam yang mungkar. Mungkar artinya tungkiruhul haqiqah. Ya, perkataan yang mengingkari hakikat. Kemudian Allah Ta'ala kuatkan lagi wazura. Wazura artinya ialah dosa. Ya, palsu. Jadi seseorang yang menzihar isteri, menyamakan isteri dia dengan mak dia, itu adalah ucapan yang mungkar kerana bercanggah dengan syarak dan hakikat, dan kemudian itu adalah dusta. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hujung ayat ni, wa innallaha la'afuwun ghafur, tetapi sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Maksudnya kalau mereka bertaubat kepada Allah Taala atas perbuatan mereka, Allah Taala dapat maafkan dan dapat ampunkan mereka. Apa beza maaf dengan ampun? Ya. Kalau maaf itu Allah Ta'ala tidak seksa atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau ampunan itu, ghafara itu bermakna satara, Allah Ta'ala tutup. Jadi ada kesamaan antara ampunan dengan maaf. Ya. Maaf itu tidak memberikan sebarang sanksi apapun. Kalau ghafur ataupun maaf, ya, atau pengampun, ampunan itu ghafara, itu sama akar kata dia dengan satara. Allah Ta'ala menutup kesalahan tersebut. Jadi berdasarkan ayat 2 ni, kata para ulama, maka hukum menzihar isteri itu ialah haram. Ya, hukum menzihar isteri itu ialah haram. Wa yadullu ala tahrimihi arba'atu asya'. Dan pada ayat 2 ni ada 4 perkara yang menunjukkan bahawa hukum menzihar isteri itu ialah haram. Pertama, Allah mengatakan ma hunna ummahatihim. Isteri-isteri itu bukanlah ibu-ibu mereka. So maknanya perbuatan menzihar isteri itu adalah satu perkara dusta. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan bahawa ucapan zihar itu ialah ucapan yang mungkar. Ya, wa innahum la yaquluna munkaran, perkataan yang mungkar kerana bercanggah dengan hakikat dan syariat. Dan yang ketiga, Allah mengatakan zura, palsu, dusta. Dan yang keempat, Allah Ta'ala mengatakan pada hujung ayat ni, wa innallaha la'afuwun ghafur, Allah Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tidak ada maaf ataupun ampunan Allah melainkan kerana dosa. Oleh kerana itulah menzihar isteri adalah satu perbuatan dosa. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala pada ayat 2 ni. Ya, setidaknya ada 4 alasan tadi kenapa menzihar isteri itu satu perbuatan dosa. Ya. Baik, saya ingat kita tangguhkan sampai ayat 2 sahaja. InsyaAllah Ta'ala nanti kita akan sambung ayat 3 berkenaan tentang kafarah zihar. Jadi dalam Islam, zihar itu bukan talak seperti mana yang difahami oleh orang-orang jahiliah pada masa dahulu. Tetapi dalam Islam, ya, dalam Islam zihar itu bukan talak, tetapi menzihar isteri itu satu perbuatan dosa. Oleh kerana itu wajib membayar kafarah. Dia tak boleh sentuh isteri dia sebelum dia bayar kafarah. Maka apa kafarah zihar tu? InsyaAllah kita akan bahaskan pada ayat berikutnya pada minggu hadapan insyaAllah. Sekadar tu sahaja kuliah kita pada hari ini. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.